Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal mu'minun, ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam sebuah hadis an Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu qala kuntu adribu ghulaman li fasami'tu min khalfi sawtan i'lam Aba Mas'ud lallahu aqdaru alayka minka alayh. Faltafattu fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah huwa hurrun liwajhillah. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Daripada Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, dia kata pada satu hari aku tabuh budak kerja aku. Abu Mas'ud, dia ada hamba, dia ada budak kerja dia. Dia kata satu hari budak ni ada buat salah apakah, aku bagi penabuh kat dia. Fasami'tu min khalfi sautan. Sebaik-baik sahaja aku tabuh, aku pukul budak ni, satu suara sudah bunyi di belakang. Kata suara itu, i'lam Aba Mas'ud lallahu aqdaru alayka minka alayh. Kalau dia tabuh saja budak ni, satu suara sudah bunyi, suara ni kata dekat dia, ketahuilah wahai Aba Mas'ud, kalau hang rasa hang boleh buat macam-macam dekat budak ni, Allah boleh buat lebih pada tu kat hang. Kalau hang rasa hang bos dia, hang boleh pukul dia suka-suka hati hang, hang mau ingat Allah Subhanahu wa ta'ala boleh buat dekat hang lebih pada tu. Faltafattu, dia kata aku balik tengok siapa yang kata benda ni. Fa idza huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengok-tengok yang kata tu ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ya Rasulullah huwa hurrun liwajhillah. Bila dia beralih-beralih tengok, yang teguk dia bila dia pukul budak dia ni, yang teguk dia ni ialah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia terus kata ya Rasulullah huwa hurrun. Dia kata budak yang aku tabuh tadi ni, aku merdekakan dia.
liwajhillah, aku buat ni kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagai nak tebuih salah dia, dia memerdekakan budak ni. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ke dia, Nabi kata, ama law lam taf'al lalafahatkan nar au lamassatkan nar. Nabi kata, nasib baik hang umum kata hang bebaskan budak ni. Kalau tidak kerana pengumuman hang membebaskan budak ni, tidak ada lain melainkan hang akan disambang oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pengajaran daripada hadis itu ialah, satu, Islam ini adalah agama yang aman dan harmoni. Islam ni agama yang harmoni. Dia tak mau huru-hara, dia tak mau kecoh-kecoh, dia tak mau kacau-kacau, tak mau duk pukul-pukul orang. Itu bukan Islam. Yang kedua, Islam tak suka kepada kekerasan. Islam tak suka kepada keganasan. Islam tak suka kepada penganiayaan. Dia buat naya orang, dia buat zalim orang. Ini bukan Islam. Dan kita tengok dalam banyak hadis Nabi SAW, di antaranya hadis riwayat daripada Sulaiman bin Amru bin Al-Ahwas radhiyallahu an. Kata dia, an ummi, daripada mak dia yang bernama Ummu Jundab. Mak dia kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarmil jamrah min batnil wadi wa huwa rakib yukabbiru ma'a kulli hasah wa rajulun min khalfihi yasturuh. Fasa'altu 'anil rajul faqalu al-Fadl bin al-Abbas wazdahama an-nas faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas la yaqtul ba'dukum ba'dha wa idza ramaitumul jamrah farmu bimithlil hasal qazaf, atau kama qal. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Daripada Ummu Jundab radhiyallahu an, dia ikut Nabi semasa Nabi buat haji. Tuan-tuan, kita semua tahu Nabi SAW buat haji sekali ya. Nabi buat umrah 4 kali, Nabi buat haji sekali. Jadi oleh kerana Nabi buat haji sekali, masa Nabi SAW pergi buat haji itu, Nabi kata, khudhu anni manasikakum. Nabi kata, hampa ambil cara buat haji ini daripada aku. Maknanya dalam Islam ini soal ibadat khusus. Soal semayang, soal puasa, soal haji, soal umrah. Ini soal ibadat khusus. Tidak boleh reka-reka. Kita nak buat apa pun, kita nak semayang apa pun, kita nak semayang macam mana, kita nak buat haji, kita nak buat umrah, kita mesti kena ikut Nabi SAW. Tidak ada ruang untuk reka-reka. Tidak ada ruang. So bila Nabi SAW pergi buat haji, sahabat-sahabat yang ikut serta sama dengan Nabi SAW semua fokus, semua tengok macam mana cara Nabi buat haji. Di antara ramai-ramai sahabat itu, Ummu Jundab salah seorang. Dia kata, aku melihat Nabi SAW yarmil jamrah min batnil wadi. Nabi SAW semasa di Mina, semasa Nabi melontang di tengah wadi. Jamrah, tiang yang kata Jamratul Ula,
Wusta, Aqabah itu dua ada dalam satu kawasan. Nabi melontar daripada Batnil Wadi, daripada kawasan lapang berhampiran dengan tiang nak dijadikan tempat melontar. Wa huwa rakib, kata Ummu Jundab, Nabi melontar dalam keadaan Nabi duduk atas kenderaan, Nabi duduk atas unta, Nabi melontar daripada atas unta. Di situ maka ulama ambil kesimpulan hukum boleh kalau sekiranya melontar ataupun nak tawaf, kerana Nabi SAW semasa buat haji, Nabi tawaf dan juga Nabi melontar daripada atas unta. Zaman lah kalau pergi Mekah tawaf naik skuter. Naik pergi tingkat 2 di atas tu boleh sewa skuter. Musim orang ramai sewa ada 100 satu tawaf. Satu tawaf maksudnya 7 kali pusing. 100. Musim orang kurang 50. Kalau nak ambil tawaf sekali dengan sa'i 200. Ada skuter boleh naik 2 orang, ada skuter boleh naik 4 orang. Dan wheelie angkat tayar diharamkan. Pasal apa? Pasal Nabi tak angkat kaki unta. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Ummu Jundab dia kata Nabi SAW semasa dia melontar di Mina, Nabi melontar dalam keadaan rakib, dalam keadaan Nabi mengendarai kenderaan. Yukabbiru ma'a kulli hasah, dan Nabi tiap-tiap lontaran itu Nabi bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Bismillahi Allahu Akbar. Maka orang yang pergi buat haji ketika dia berada di Mina, ketika dia nak melontar sama ada pada pagi 10 nak melontar Jamratul Aqabah ataupun pada hari 11, 12, 13 nak melontar di ketiga-tiga jamrat, maka setiap lontaran itu bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar. Pasal apa? Pasal Nabi buat macam tu. Itu yang kata khudhu anni manasikakum. Kamu ambillah cara buat ibadat ini daripada aku, Nabi kata. Dan Nabi SAW hadis lain diceritakan bahawa pada hari 11, hari 12 dan hari 13 melontar di ketiga-tiga jamrah ini, Nabi melontar di Jamratul Ula, lepas tu Nabi pi sikit ke tepi, tengok arah kiblat, Nabi berdoa. Lepas tu Nabi continue jamrah yang kedua, Jamratul Wusta, Nabi melontar Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar 7 kali. Lepas tu Nabi pi sikit ke tepi itu menghadap kiblat, Nabi berdoa. Kemudian Nabi sambung lagi pi ke jamrah yang penghabis sekali, Jamratul Aqabah, Nabi melontar Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Nabi melontar 7 kali. Nabi tidak berdoa pada Jamratul Aqabah. Maka ibadat haji itu khudhu anni manasikakum. Ambillah ibadat haji ini daripada aku, Nabi kata. Maka kita bila melontar Jamratul Ula, pergi ke tepi sikit, cari arah Kaabah, arah kiblat, berdoa. Pasal apa? Pasal itu sunnah Nabi SAW. Ada satu orang kat tangan, dia kata, Ustaz, saya pergi dah haji 10 tahun dulu, tak ada lah doa tu. Kita kata, oh tu dia mampu. Dah, yang tu tak ada apa. Doa, tak doa itu bukan benda yang boleh merosakkan ibadah haji. Tapi kalau buat, cantik. Pasal apa? Pasal kita ikut sunnah Nabi SAW. Kata Ummu Jundab, wa rajul min khalfihi yasturuh. Dia kata waktu Nabi duk melontar tu, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, ada satu orang laki-laki duk belakang Nabi. Dia seolah-olah macam duk protect, seolah-olah macam duk lindung Nabi. Orang ramai, dia nak jaga Nabi daripada kena rempuh. Ada satu orang laki-laki, kata Ummu Jundab yang duk tengok daripada jauh ni, dia kata wa rajulun min khalfih yasturuh. Ada satu laki-laki duk belah belakang Nabi, dia macam duk jaga. Yasturuh ni maksudnya jadi perisai, duk dinding Nabi SAW. Fasa'altu anir rajul. Ummu Jundab ni dia very observant, dia duk observe tengok ni. Pasal dia nak buat haji ni, dia nak ikut macam Nabi kata. So dia very observant. Dia cukup duk perhati semua apa jadi di keliling. Semua dia nak tengok. Dia nampak satu orang duk jaga Nabi di belakang. Dia tanya, siapa dia laki-laki itu?
Faqalu Al-Fadl bin Al-Abbas. Orang habang kat dia, yang itulah Al-Fadl bin Al-Abbas. Dia sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wazdahaman nas. Ummu Jundab kata orang punya ramai bersesak pada masa tu. Tuan-tuan pergi Mekah dengar orang duk sebut apa? Selain daripada tarik. Tarik tu satu. Depa nak lalu dia kata tarik. Tarik maksudnya apa? Jalan, minta jalan. Satu lagi dia kata apa? Zahmah. Dia kata zahmah. Oh, dia kata Masjidil Haram zahmah. Zahmah ni maksud dia apa? Muzdahimah. Sesak. Kan orang nak pergi umrah ni dalam tempoh masa yang terdekat ni, katanya sehingga menjelang Ramadan. Mereka ada construction di kawasan Telaga Zamzam. So, mereka bubuh tutup di kawasan Telaga Zamzam tu. Dengan kerana tu, mereka kontrol kemasukan orang ke dataran tawaf di bawah tu. Kontrol. Kalau tak kontrol, orang masuk ramai. Bila pusing, lepas daripada makam Ibrahim, Hijir Ismail, pi pusing, apa semua, okey. Tapi bila sampai berbetulan dengan Multazam punya area, situ kawasan yang ditutup. Kerana baik pulih lantai di kawasan Telaga Zamzam. Situ jadi bottleneck. Bila ramai main tentu, bottleneck. Tentu nak jadi kelang kabut. So, mereka buat macam mana? Mereka kontrol. Orang laki-laki yang pakai kain ihram saja boleh masuk. Maka ramailah yang pakai teks. Kata Ustaz, kalau kita sebenarnya tak buat umrah, tapi sebab tak mau tawaf jauh, kita menyamar pakai kain ihram kerana nak masuk tawaf di bawah tu. Boleh ke tak Ustaz? Saya kata tak pernah orang tanya benda ni. Yang pasal apa? Pasal mereka tak pernah perbaik Telaga Zamzam. Jadi tak pernah jadi macam tu. Dah kata tak apa kau Ustaz, sah tak kalau tahu apa tu? Sah tak sangkut dengan piduk menyamar tu, tak sangkut, sah tak sah. Saya kata saya tak mau komen. Jadi Ustaz, kalau tak buat macam tu kena tawaf di atas Ustaz. 3 pusingan bawah sama baru 1 di atas. Ustaz bayangkan kalau 7 kali 3 sama dengan pusing 21 kali Ustaz. Saya kata saya tak mau komen juga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ummu Jundab, dia kata apa? Pada waktu itu wazdahaman nas. Dia kata orang punya ramai. Ni masa Nabi pergi buat haji ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila dia tengok orang bersesak-sesak, bertolak-tolak ni, Nabi kata, ya ayuhan nas. Nabi kata, wahai manusia semua, la yaqtul ba'dukum ba'da. Nabi kata, apalah hampa ni duk bertolak ni macam hampa nak berbunuh di antara satu sama lain. Hadis ni nak abang dekat kita apa? Nabi SAW, dia rimah, dia tak boleh tengok orang cempera ni. Dia tak boleh tengok. Orang bersesak, orang bertolak. Hadis yang kita baca tadi, satu orang pergi pukul orang. Nabi, satu orang manusia yang dia tak boleh tengok benda-benda macam ni. Sebab dia orang baik. Dia tengok orang pukul orang pun, hati dia tak boleh. Dia tengok nak buat ibadat, duk bertolak-tolak, hati Nabi tak boleh. Tuan-tuan, daripada situ kita boleh faham bahawa Nabi SAW ni manusia yang cukup baik. Dia tengok orang duk bertolak-tolak ni kerana nak melontang jamrah ni, Nabi kata, ya ayuhan nas, wahai orang ramai semua, la yaqtul ba'dukum ba'da. Jangan ni hampa ni sampai nak berbunuh di antara satu sama lain. Wa idza ramaitumul jamrah farmu bimithlil hasal qazaf. Nabi kata, dan satu lagi, Nabi kata, bila kita nak melontang jamrah, ambil ketui batu yang kecil-kecil. Sebesar batu yang digunakan untuk merejam orang-orang yang berzina. Siapa tuan-tuan? Pasal hari ni pun ada. Nabi pesan 1400 tahun dulu. Lah ni, kalau ada bata merah dia ramai habis. Oh, marah sungguh kat setan ni. Rangka payung ni memang duk terbang pergi ke atas dah. Pasal apa? Pasal dia duk faham kata dia nak lontang tu setan. Jadi setan ni dengan batu kecil ni tak padan, dia kata. Apa ada tangan selipar ni sampai jadi bukit. Pasal apa?
Dia ambil selipar sekali balin dia. Marah semua. Bismillah, ya Allahu Akbar. Lagu tu punya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Maka Nabi SAW tunjuk dekat kita betapa mulianya hati Nabi SAW. Tuan-tuan, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Bakrah radhiyallahu anhu. Dia kata baina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata yaumin yakhtub iz jaa al-Hasan bin Ali fasa'ida ilaihi al-minbar fadammahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilaihi wa masaha ala ra'sihi wa qala ibni hadha sayyid atau kama qal, hadis riwayat Imam Ahmad. Kata Abu Bakrah, Nabi SAW satu hari tengah duk khutbah. Cucu mai. Anak Sidina Ali, iaitu Hasan bin Ali, mai. Cucu. Mai, terus panjat mimbar. Pergi dekat Tok Wan, duk baca khutbah. Fadammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dammahu bukan maksudnya demah. Bunyi macam demah. Maka Nabi demah cucu dia dah. Fadammahu Nabi maksudnya Nabi ambil dukung peluk cucu tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia macam tu punya orang, dia penyayang. Cucu mai tengah duk baca khutbah, cucu mai naik, Nabi berhenti saat khutbah dia, peluk cucu ni. Wa masaha ala ra'sih. Sapu atas kepala. Nabi sapu atas kepala cucu ni. Wa qala, dan Nabi kata depan orang ni, tengah duk khutbah ni, Nabi kata, ibni hadha sayyid. Nabi kata anak aku, maksudnya cucu. Anak aku ni, cucu aku ni sayyid. Nabi kata dia tuan. Dia akan jadi bos esok ni. Ambil sebenar tu lah orang hari ni kalau mai daripada Arab dia bubuh Sayyid. Sayyid Abdul Rahman. Sayyid ni ambil asal daripada keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata cucu aku ni Sayyid. Mai orang Melayu bagi Sayyid ganda dua. Dia panggil apa? Dia panggil Pak Tuan Sayyid. Sayyid tu makna tuan. Dia panggil Tuan Said. Maksudnya tuan-tuan. Tak boleh panggil tuan dah. Sayyid tu makna dia tuan. Panggil Sayyid maknanya tuan. Orang Melayu dia bagi doa sekali. Pasal orang Melayu memang suka doa. Dia kata ke anak dia, abang pergi tutup pintu gate tak? Pergi tutup pintu gate. Gate tu apa? Pintu lah. Pergi tutup pintu gate. Dia kata kasut boot abah mana? Kasut boot. Boot tu apa? Kasut lah. Macam tu lah dia panggil Tuan Said. Orang Melayu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nah, habangnya apa dia? Nabi SAW ni penyayang. Dan main pula satu hadis lagi daripada Abi Buraidah. Dia kata, kana Rasulullah SAW yakhtub iz jaa al-Hasan wal Husain. Satu hari Nabi SAW tengah duk khutbah juga, mai cucu dua-dua sekali, Hasan dengan Husain, dua-dua beradik ni mai, alaihima khamisani ahmarani. Dua-dua cucu ni pakai baju merah. Ahmar, hamra. Mai Hasan dengan Husain ni dua-dua mai pakai baju color merah, dua-dua beradik ni. Yamshiani wa ya'thurani. Budak-budak mai sambil-sambil berjalan rebah, jalan-jalan rebah, jalan-jalan rebah. Fanazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal mimbar fahamalahuma wa wada'ahuma baina yadayhi. Nabi bila nampak cucu mai, dia tengah duk khutbah, cucu mai jalan-jalan rebah, dia turun daripada mimbar, dia pi dukung cucu, dua-dua orang duduk atas dua-dua tangan dia tengah khutbah.
Tu imam hari ni balik berkelahi dengan bini ya. Dia kata, mak hang awak tak jaga budak-budak ni pergi kacau ayah duk baca khutbah tadi kata. Bini berkelahi di rumah. Bini kata dah duk jaga dah tadi lepas keluar macam mana berkelahi. Sari buat muka mulut muncung 3 jengkal. Tak bercakap dengan bini ni. Pasal bini ghalib sampai anak mai dia tengah duk baca khutbah. Nabi SAW turun daripada mimbar, pergi ambil cucu dua-dua, bubuh atas tangan dua-dua belah ni. Summa qala, kemudian Nabi SAW naik balik atas mimbar, duk dukung cucu dua ni. Nabi kata, sadaqallah. Nabi kata, betul apa yang Tuhan kata. Nabi kata, sadaqallah, benarlah apa yang Allah kata. Tuhan kata apa dalam Quran? Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Surah Al-Anfal ayat 28, Tuhan kata apa? Tuhan kata, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tuhan kata sesungguhnya harta dengan anak-anak ni memang satu ujian dekat kita. Sayang anak, sayang cucu, ujian. Harta benda, ujian. Nabi SAW cucu mai turun daripada mimbar pergi dukung dua-dua cucu ni. Lepas tu Nabi kata, sadaqallah, betul apa yang Tuhan kata. Sebagai satu tok wan tak boleh tengok cucu turun daripada mimbar pergi dukung cucu. Fanazartu ila hazaini as-sabiyaini. Nabi kata, aku tengah duk khutbah, aku nampak budak dua orang ni. Yamshiani wa ya'thurani, duk berjalan rebah. Nabi kata, falam asbir, aku jadi tidak sabar. Nabi kata, aku tengok cucu ni, aku jadi tak sabar, hatta qata'tu hadithi, sehingga kan aku sanggup stop khutbah aku. Wa rafa'tuhuma, dan aku tengah dukung mereka ni dua-dua dalam khutbah. Nabi kata macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, nak abang kata apa? Nak abang kata Nabi SAW ni satu orang yang cukup penyayang. Itu sebab hadis yang mula kita baca tadi, dia beritahu dekat kita, Nabi SAW tengah-tengah duduk berjalan, tengok satu sahabat pukul hamba dia. Nabi terus tegur dia. Nabi kata, i'lam Aba Mas'ud, ketahuilah wahai Aba Mas'ud, lallahu aqdaru alaika minka alaih, Tuhan boleh buat lebih pada tu. Kalau hang boleh pukul hamba hang, Tuhan boleh buat hang lebih daripada tu. Nabi tak boleh tengok kekerasan dibuat di depan dia. Nabi tak boleh tengok. Dan Abu Mas'ud pun apabila dengar suara tu beralih tengok Nabi, terus kecok dia ni. Dia terus kata, ya Rasulullah, huwa hurrun liwajhillah. Ya Rasulullah, aku merdekakan hamba aku yang ini kerana Allah. Nabi kata, nasib baik hang buat keputusan cepat memerdekakan orang yang hang buat naya ni. Kalau tidak, hang nanti kena api neraka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, ambil pengajaran daripada benda ni. Tahun 2012 mula hari ni, mana tak elok buang. Kita nak kena ambil sempena. Nak buat apa-apa, ambil sempena ni, ambil bila pun tak apa. Ini dah 1 Januari nak ambil sempena, tak apa. Dia kata, tak apa kan Ustaz, tu tak tunjuk kata kita setuju dengan orang Kristian. Itu cerita lain. Kita nak ambil sempena. Sempena hari ni hari Senin, saya berjanji saya nak cuba. Tak apa, tak ada apa. Kita kata start 1 Januari, saya punya perongai ni semua saya nak buang. Janji dengan diri kita sendiri. Saya ni pandai baran, saya ni perongai. Start mula tahun ni, tak mau dah yang tu semua. Abang kat bini, abang nak cuba tahun ni, insya-Allah. Perongai-perongai ni semua tak mau dah. Kalau hang nampak macam abang nak perongai, hang peringat abang. Dia kata, peringat kena penyepak pula. Bini kata lagu tu, peringat saya lagi kena penyepak pula. Ada kata dah. Lepas ni dah betul ya. Bini kata, dia dah kena banyak dah. Kata insya-Allah abang nak cuba. Nak buang benda-benda ni semua nak buang. Tuan-tuan, daripada hadis yang kita baca banyak-banyak ni, kita kenal Nabi SAW. Nabi ni orang baik tuan-tuan. Dia orang baik.
Kadang-kadang kita jadi tak kenal Nabi ni pasal apa? Pasal kita duk ingat Nabi ni macam ustaz-ustaz ada mengajar kita. Kita duk ingat lagu tu. Dah, ustaz ada ni tak serupa dengan Nabi kita. Nabi kita jauh daripada ada ni. Jauh. Kita tengok satu ustaz cengeng, garang apa. Kita ingat Nabi macam ni kot. Dah, Nabi tak macam tu. Nabi dia sangat penyayang. Sehingga sahabat-sahabat ni kalau kena tegur dengan Nabi pun tegur elok-elok. Kena tegur air mata jatuh dan insaf. Pasal apa? Teguran itu bukan main di telinga dia, tapi hinggap di hati dia. Itulah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohi dia, jangan contohin orang lain daripada dia. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 2. Nurul Ihsan jilid 2, kita masih lagi di dalam tafsir surah An-Nahli. Suratul Nahli. Surah tentang lebah. Tuan-tuan, surah An-Nahli ni ada satu orang ulama terkenal. Malam ni insya-Allah kita akan habis surah An-Nahli dan kita akan masuk surah Isra' bulan depan. Kita refresh balik. Pasal apa? Pasal kita baca last kali 8 bulan lepas. Tak siap saya duk kira. Semayang maghrib habis tadi apa semua nak mai. Tengok last baca 4 hari bulan 4. Biar betul saya kata. 4 hari bulan 4. Saya pun kira. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ni 8 bulan. Jadi sangat perlu di refresh balik Suratul Nahli. Satu orang ulama hebat. Nama dia Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi di Jordan. Dia ni buat bachelor, buat ijazah pertama di Al-Azhar. Lepas tu dia pergi buat further study, dia pergi sambung sampai PhD daripada Universiti Islam Imam Muhammad Saud di Riyadh. Dia buat PhD di dalam tafsir Al-Quran. Dia complete dia punya PhD tahun 1984. Dia pakar dan spesialis di dalam tafsir, di dalam ulumul Quran dan di dalam sirah. Ini bidang kepakaran dia. Sampai orang panggil dia dengan nama alim mausu'i. Mausu'ah ni maksudnya ensiklopedia. Yang kata Dr. Salah Abdul Fattah yang duduk di Jordan ni, dipanggil dia ni alim mausu'i. Dipanggil dia ni satu orang alim, yang alim dia ni macam satu ensiklopedia. Yang kita hebat tu. Tawaduk ni Allah yang mengetahui. Tawaduk. Tuan kenal Dr. Zaharuddin yang pakar dalam ekonomi Islam. Dia masa dia belajar di Jordan, dia berguru dengan Dr. Salah Abdul Fattah ni. Tawaduk dia ni apa tuan-tuan? Dia jumpa siapa pun, dia minta orang tolong doa kat dia. Walhal dia tu patut doa kat orang. Dia jumpa siapa pun, cakap apa pun, last kali dia kata doakan Nana. Tawaduk dia ni. Dia rasa dia memerlukan doa orang. Tiap-tiap buku yang dia tulis dekat Prakata ni, dekat mukadimah kitab dia ni, dia akan tulis benda tu. Dia tak akan lupa tulis benda tu. Minta siapa juga yang baca buku dia, tolong doakan dia. Kita nak cari satu scholar, satu orang yang mengaji agama, yang sampai ke tahap yang macam tu, yang tawaduk macam tu. Susah tuan-tuan. Karena kebiasaan manusia, bila dia ada lebih, dia mai sombong.
Dia ilmu lebih, dia taraf pendidikan lebih, dia segak lebih, bila dia ada lebih, dia main sombong. Tapi dia boleh mengekalkan tawaduk dia. Walaupun orang panggil dekat dia ensiklopedia, tapi dia tawaduk sampai macam tu. Untuk balik saya lagi, saja Google, buka, cari nama Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi. Pergi dekat image, tuan-tuan tengok muka dia. Allahu Akbar. Tenang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia ni dalam nak menceritakan tentang suratul Nahli yang kita dah baca ni, yang insya-Allah nak habis malam ini. Mukadimah tak habis lagi, tapi kata nak habis malam ni. Tak tahu kita tengok macam mana. Dia kata dalam nak cerita tentang suratul Nahli ni, An-Nahlu tu dia kata makna apa? An-Nahlu tu dia kata dari segi bahasanya, maksud dia bagi secara unlimited. Maksud perkataan An-Nahlu selain daripada maksud lebah, An-Nahlu juga membawa maksud bagi banyak. Kan kita kadang-kadang kita ada kawan, Allahu Akbar, yang kata kawan kita ni, kalau dia bagi apa-apa, dia main rumah kita, dia bagi apa-apa bagi kita pun, kita telefon tanya, dia kata, hang makan udang tak? Tanya kita. Oh, kita kata makan. Nanti petang saya pergi hantar. Kita kata tak payah. Dia main hantar hampir 10 kilo. Udang grade A, dia hantar 10 kilo. Jenuh gatai. Tapi nak abangnya kata, dia ni jenis macam tu. Jenis bukan nak hantar main 5 ekor. Bukan jenis macam tu. Dia jenis apa? Dia boleh bawa main sampai 10 kilo. Kita kata, ya Allah, ni apa ni? Ni bukan nak suruh makan udang, ni nak bunuh kita. Macam tu. Perkataan An-Nahlu tu, maksud dia apa? Bagi banyak. Unlimited. Dan pemberian itu tidak mengharapkan balasan. Itu makna An-Nahlu. Dari segi bahasa Arabnya. An-Nahlu juga Nahlah. Nahlah maksud dia lebah sekong. Rupa-rupanya Allah Subhanahu wa ta'ala nak turunkan ayat yang kata surah An-Nahl ini, Allah ambil kira semua dah. Bukan sahaja Allah nak abang kata madu lebah itu khasiat dia, macam yang kita cerita dalam kuliah-kuliah sebelum ni. Bukan setakat tu sahaja, bahkan perkataan lebah tu sendiri, perkataan itu membawa maksud bagi ni sampai tak takut apa, bagi dan tidak harap balasan. Maka kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi tadi ni, dia kata apa? Dia kata itulah sebab, dia kata kita bila baca suratul Nahli, ambil yang tibar. Jadikanlah diri kita macam lebah. Dia kata apa? Sekong nahlah, sekong lebah terbang keluar daripada sarang dia, dia terbang punya jauh. Tujuan dia apa? Tujuan dia nak cari madu yang terbaik daripada pokok dan daripada bunga-bunga yang terbaik. Dia ambil madu tu, simpan dalam badan dia, dia bawa balik, dia simpan dalam sarang dia, yang kemudian esok manusia pergi ambil madu itu dan dijadikan penawar kepada hidup manusia. Dan lebah tidak pernah mengharapkan apa balasan. Yang dia tahu apa dia buat kerja tu bawa balik, dan dia tahu dah manusia akan ambil madu yang dia pergi kutip susah payah ni. Lebah tidak ada masalah. Dia tidak pernah menganjurkan satu pemberontakan. Dia kata, jom kita serang, nama kata manusia ni kita serang. Pasal apa? Susah payah kita pergi cari madu, balik mai, mereka bagus punya mai sebat madu kita, dengan jual berapa punya mahal, sebotol pergi lipat sampai 500 dan sebagainya jual, tambah dengan gula merah pula lagi kat atas. Jual sampai 500. Dia kata ni macam ni kita boleh duduk biang ke? Jom kita pergi attack mereka. Lebah tak pernah sembang macam tu sama geng dia. Ambil, Alhamdulillah, aku buat lain. Maka kata Dr. Salah Abdul Fattah Al-Khalidi ni, dia kata apa? Contohilah lebah. Tak boleh selalu. Dia kata jadikan seminggu sekali kita memberi.
Kata Dr. Salah ni, dia kata tak boleh hari-hari, tak boleh selalu, seminggu sekali. Jadikan hari jemaat, pergi masjid, RM1 bubuh, RM5 bubuh, RM10 bubuh. Tak boleh nak buat banyak, buat sikit. Kerana lebah manusia, satu makhluk yang lebih kecil daripada manusia, boleh buat lebih daripada tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kata dia, ingat firman Allah dalam surah Al-Insan. Tuhan kata, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Surah Al-Insan. Yang kita duduk dengar bagi jemaat, kadang-kadang imam duduk baca, rakaat pertama dia baca sajdah, rakaat kedua dia baca surah Al-Insan. Pasal apa? Pasal itu yang dibuat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak dibuat pada tiap-tiap minggu. Apa maksud ayat tu? Innama nut'imukum liwajhillah. Allah nak cerita tentang ahli syurga. Ahli syurga ni bila dah masuk syurga, ini yang dia buat masa di atas dunia. Innama nut'imukum liwajhillah. Ahli syurga kata sesungguhnya kami duk bagi makan kepada orang ini kerana Allah. La nuridu minkum jazaan. Kami tidak harap apa-apa balasan. Wala syukura. Dan kami tak harap orang ucap terima kasih kat kami. Macam tadi saudara Cikgu Zamri, pengurusi Masjid Abang, satu sahabat kita ni. Saya pun suspend juga nak kenal siapa dia ni. Duduk Kuala Lumpur tu. Boleh telefon main dekat pengurusi masjid. Kata satu macam dia nak buat kenuri malam ni. Terus bank in masuk dekat Cikgu Zamri, dia kata buat. Tuan-tuan, dia nak apa? Ayat ni kata, innama nut'imukum liwajhillah. Buat ni kerana nak cari keredaan Allah. Dia tak kenal saya pun, saya tak kenal dia pun. Dia kenal saya. Saya tak kenal dia pun. Tuan-tuan lagi tak kenal dia. Saya on the way nak main tadi, saya tanya Cikgu Zamri, saya telefon, saya tanya, cikgu, siapa nama sahabat kita ni? Ya Allah, Cikgu Zamri kata, saya pun terlupa nak tanya nama dia. Saya kata, hang. Tapi dia bawa keluar duit, dia nak bagi kita semua makan malam ni. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia mengharapkan keredaan Allah. Dia nak jamu orang main mengaji, orang yang jadi duduk di dalam taman syurga Allah, dia nak bagi makan semua orang. Mudah-mudahan Allah luahkan rezeki dia insya-Allah. Muslimin dan muslimat. Kita sambung ayat 122 suratul Nahl. Firman Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa atainahu fid dunya hasanah. Dan telah kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, kurnia akan dia, yakni akan Nabi Ibrahim itu, dunia itu kebajikan. Kita dah baca dah bulan 4 hari itu cerita pasal Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Apa istimewa Nabi Ibrahim ni? Kita dah baca bulan 4 dulu. Pada bulan 4 jangan tanya Ustaz. Bulan lepas pun terlupa dah. Sahabat kita saudara Isma Azhar upload balik dalam Facebook supaya tak lupa. Ingat balik tentang apa yang kita baca kuliah last. Kalau dia tak upload, saya pun lupa dah apa yang saya kata hari tu. Jadi bila dia upload, saya tengok balik, tengok, oh okey, had ni sebut dah, had ni sebut dah, had ni sebut dah. Kesimpulan dia apa dia? Kita dah cerita, kata istimewa Nabi Ibrahim alaihissalam ni apa dia tuan-tuan? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada keturunan dia. Itu dia. Nabi Muhammad ni keturunan dia daripada Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur anak Nabi Ibrahim yang bernama Ismail. Nabi Ismail. Kalau Nabi Muhammad hebat, Nabi Ibrahim hebat. Dia jalur yang sama. Selawat sampai hari ini kita selawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Punya ramai Nabi lain doa ada, nama Nabi Ibrahim Allah tik untuk disebut
bersama dengan nama Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad kita ni, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bila berselawat dalam sembahyang, sebut sekali nama Nabi Ibrahim alaihi salam. Istimewa tak? Sangat istimewa. Saya cerita dalam kuliah lepas, kita duk pergi haji, kita duk pergi umrah. Tawaf tu, Kaabah tu siapa bina? Nabi Ibrahim alaihi salam. Lepas habis kita tawaf 7 pusingan, kita pergi sembahyang sunat tawaf di mana tuan-tuan? Di belakang makam Ibrahim, batu yang Nabi Ibrahim pijak semasa bina Kaabah. Habis selesai tawaf semua, kita pergi dekat Mas'a, pergi tempat sa'i, Safa Marwah. Safa Marwah tu apa cerita tu? Itu cerita berkaitan dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Dia pergi tinggal isteri dia. Siapa nama isteri yang dia tinggal tu? Hajar. Dia ada berapa isteri? 1 Sarah, 1 Hajar. Dia kahwin dengan Sarah sampai dah tua tak dapat anak. Sarah cadangkan, Sarah yang propose supaya Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar. Yang Hajar ini berbangsa Qibti, kulit hitam, yang dia ni menjadi hamba kepada Sarah. Sarah propose dekat suami dia, abang kahwinlah dengan ni, saya dah tak boleh dapat keturunan daripada saya, abang ambil lah Hajar ni buat isteri. Nabi Ibrahim pun okey, kahwin dengan Hajar. Kahwin-kahwin, Hajar mengandung. Tuhan ni, dia buat cerita bagi jadi macam tu. Bila Hajar mengandung, Sarah sikit dah duk main dalam hati. Jealous. So dia kata dekat suami dia, dekat Nabi Ibrahim, dia kata, abang tak apalah, abang tolong bawa Hajar ni pergi jauh, mata saya tak nampak. Jealous. Ibrahim kata tak apa. Tu Nabi Ibrahim, tambah Haji Ibrahim biasalah ni, lebih lagi lah kan. Nabi Ibrahim bawa Hajar pergi cari satu tempat daripada Syam daripada Syam di mana tuan-tuan? Syria, Jordan tu, Palestin, itu Syam. Bawa Hajar ni dari Syam, bawa mai sampailah di tempat di Kaabah lah ni, letak di situ, yang pada ketika itu tak ada apa, kering kontang. Tinggal dia pun pergi. Hajar yang tinggal dengan anak kecil duk kuang-kuit ni, nak cari ayak, tak ada ayak. Daripada Safa lari pergi Marwah lari mai Safa, pergi balik, ambil sempena tu, dijadikan sa'i di antara Safa dan Marwah itu sebagai salah satu daripada rukun di dalam haji dan umrah. Whatever it is, ibadat haji ini terkait rapat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ayat malam ni kita baca ayat cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia kata apa? Dia kata wa atainahu fid dunya hasanah, dan telah kami kurnia kepada Ibrahim itu pada dunia itu kebajikan. Allah bagi dekat dia segala yang terbaik atas dunia ni. Tuhan bagi kat dia, iaitu kepujian yang elok daripada segala agama. Cantik Nabi Ibrahim ni. Wa innahu fil akhirati laminas salihin, dan bahawasanya Nabi Ibrahim di akhirat esok daripada jumlah segala orang yang saleh, yang mendapat darajatul ula, yang mendapat darjah yang tinggi. Akhirat esok pun Tuhan promise dah Nabi Ibrahim akan dapat kedudukan yang cukup tinggi. Tuan, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ni dalam sebuah hadis riwayat daripada Sa'id bin Musayyib, dia kata kana Ibrahim sallallahu alaihi wasallam awwalan nas dhayyafad dhaif. Nabi Ibrahim alaihissalam orang yang mula sekali di atas muka bumi ini memuliakan tetamu. Sebelum tu tak ada. Sebelum tu biasa aja tetamu apa, tak ada istimewa apa. Dia orang yang mula sekali memuliakan tetamu. Wa awwalan nas ikhtatana. Orang yang mula sekali berkhatan. Wa awwalan nas qassa syarib, dan orang yang mula sekali trim misai. Sebelum pada tu misai tumbuh ni sama panjang dengan janggut, dia turun. Nak makan kena duduk selak, cari mulut. Nabi Ibrahim orang yang mula trim misai bagi jadi elok. Wa awwalan nas ra'a syaib, dia orang yang mula sekali melihat uban di kepala.
Faqala, kata Nabi Ibrahim bila dia tengok rambut dia domai putih, dia kata, ya Rabbi ma hadha. Mana manusia sebelum dia tak jadi uban. Dia orang yang mula Allah jadikan rambut beruban. Bila dia tengok rambut dia dah naik putih, dia tanya Tuhan. Dia kata, ya Rabbi ma hadha, ni apa ni duk naik berkemutih ni? Faqala Allah tabaraka wa ta'ala, waqar ya Ibrahim. Tuhan jawab dekat Nabi Ibrahim. Tuhan kata, yang duk naik putih di rambut itu, itulah waqar. Maksud dia apa? Hebat dan wibawa. Jangan duk suruh cucu cabut uban-uban ni. Uban ni waqar. Waqrun dalam bahasa Arab ni maksudnya wibawa, hebat. Nabi Ibrahim AS bila dengar Tuhan kata uban itu adalah lambang kewibawaan, dia terus dia kata, ya Rabbi zidni waqaran. Dia kata, ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah kewibawaan kepada aku. Wibawa ni apa tuan-tuan? Wibawa. Anak abang tak arti ya? Tapi kita tahulah wibawa tu. Kita kata dia ni memang berwibawa, dia jadi Perdana Menteri, kan? Oh, dia ni ada wibawa dia. Kita tahu dia ni macam mana? Dia ni tak lepi. Kita tahu. Dia ni wibawa, dia ni tak lepi. Macam mana tu wibawa tu? Tak tahu. Tapi kita rasa orang-orang kita kot ni kata apa? Dia ada penggerun. Dia kata ada penggerun. Dia mai tanya kata. Dia mai ramp kata kereta berhenti, dia turun tu ada waqar. Ada main turun nampak koro. Ya. Koro ni lawan kepada waqar. Nampak koro. Koro ni Allah. Dia berkata macam tayar tak cukup angin. Nampak dia ni lagu kempeh. Tak lebih. Tapi dia ni turun main waqar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Bila ditanya ni apa ni rambut putih ni? Allah kata dekat dia, itulah waqar, itulah wibawa. Dia minta, Rabbi zidni waqaran. Ya Allah ya Tuhanku, tambahkanlah wibawa kepada aku. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Nabi Muhammad sallallahu yang tu kita baca akan datang, yang tu akan datang. Pasal dia menyangkut cerita tentang Isra dan Mi'raj. Tu bukan maksud kuliah Nabi. Nak abang atas hak tu nanti taruh bulan depan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambung ayat dia kata, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami, yakni Allah wahyukan kepada engkau ya Muhammad agar ikut olehmu akan agama Ibrahim. Itu dia. Islam yang Nabi Muhammad bawa mai kat kita ni, inilah yang dipegang oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hal keadaan cenderung kepada Islam. Wa ma kana minal musyrikin. Dan tidaklah Nabi Ibrahim alaihissalam itu daripada jumlah segala orang kafir musyrikin. Nabi Ibrahim itu Muslim. Dia bukan musyrikin. Dan adalah ia daripada orang-orang yang saleh, yang muwahhidin. Dia kata, Nabi Ibrahim alaihissalam ini orang Islam yang saleh dan daripada kalangan muwahhidin. Apa maksud muwahhidin? Mentauhidkan Allah. Baik. Dan diulang-ulang wa ma kana minal musyrikin itu pasal apa? Kerana nak menolak atas orang Yahudi dan orang Nasara yang kata mereka itu Nabi Ibrahim atas agama mereka. Pakat duk klaim. Yahudi kata Nabi Ibrahim agama dia, orang Nasrani kata Nabi Ibrahim agama dia. Tuan-tuan, ini pun patut cerita bulan depan juga. Kalau kita sampai ke Baitul Maqdis, kita ambil satu trip pergi sampai ke Hebron. Hebron, saya cerita dalam kuliah bulan yang lepas punya, Hebron ini orang Arab panggil Bandar Al-Khalil. Al-Khalil itu ambil daripada sempena Nabi Ibrahim Khalilullah. Nabi Ibrahim ini dipanggil Khalilullah, kekasih Allah. Kubur Nabi Ibrahim alaihissalam ada di Hebron. Hari ini masjid tu pun dipanggil Masjid Ibrahimi. Dia panggil. Ambil sempena Nabi Ibrahim. Ibrahimi. Tapi kita yang sampai ni turun baih
nak masuk pergi ke Masjid Ibrahim itu terpaksa melalui pemeriksaan ketat tentera Yahudi. Dia kena masuk tu, macam pintu nak masuk airport tu, tet tu. Kita masuk tu. Bunyi tet, dia buat muka cengeng, pegang kita, suruh-suruh dalam poket ada camca besi satu. Dia ambil itu, dia suruh masuk. Dalam masjid tu dia potong doa. Daripada tengah masjid pergi ke arah kiblat depan tu dia bagi kat orang Islam, daripada tengah masjid pergi ke belakang dia bagi dekat Yahudi. Dia potong tang mana? Dia potong tang kubur Nabi Ibrahim. Jadi kubur Nabi Ibrahim tu dapat seorang setengah. Orang Islam dapat sekerat, Yahudi ambil sekerat. Pasal apa? Pasal mereka pun Nabi Ibrahim tu ada cerita dalam kepercayaan mereka. Belah kita ni dapat sekerat, belah mereka ambil sekerat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini juga dituntut oleh Yahudi dan Nasara. Mereka pun nak Nabi Ibrahim ni. Kerana bagi mereka Nabi Ibrahim ini juga Nabi yang mulia kepada mereka. Firman Allah, innama ju'ila sabtu ala alladhina ikhtalafu fi. Ini baru dia main cerita lain. Dia kata dan hanya dijadikan fardu membesarkan hari Sabtu itu atas segala mereka yang menyalahi Nabi mereka itu. Hari kebesaran orang Islam hari apa? Jumaat. Hari kebesaran orang Yahudi hari apa? Sabtu. Hari kebesaran orang-orang Nasrani, orang Kristian hari apa? Hari Ahad. Itu cerita dia. Rupa-rupanya dia kata, asalnya Allah suruh mentazimkan hari Jumaat. Membesarkan dan memuliakan hari Jumaat dengan lebih ibadat padanya. Allah jadikan hari Jumaat ni Sayyidul Ayyamil Usbu' sebagai hari yang istimewa dalam seminggu. Bukan kepada orang Islam saja, kepada Yahudi baik, kepada Nasrani pun baik. Semua sekali Allah suruh jadikan hari Jumaat sebagai hari mulia. Tapi Yahudi bantah, tak mau. Saja tak mau ikut apa yang Allah suruh. Maka Tuhan kata, okey tak apa, hang tak mau hari Jumaat, ambil hari Sabtu. Ni ayat Quran kata apa? Innama ju'ila sabtu 'ala alladhina ikhtalafu fihi. Sesungguhnya Allah jadikan hari Sabtu itu kepada orang-orang yang saja nak bantah Allah. Maknanya mula-mula hari Jumaat ubah hari Sabtu pasal bantah. Oleh kerana hang bantah, hang objek perintah Allah, ambil hari Sabtu. Maka pilih mereka itu hari Sabtu. Maka diizinkan Allah bagi mereka itu. Dan diberati atas mereka itu. Tambah lagi peraturan dengan mengharamkan mereka ambil ikan di laut pada hari itu. Kerana mereka bantah, Tuhan suruh jadikan hari Jumaat hari mulia. Mereka tak mau, ubah hari Sabtu, Tuhan tambah tai. Tuhan kata apa? Tak apa. Hang ambil hari Sabtu sebagai hari kemuliaan hang. Tapi hari Sabtu tak boleh buat kerja. Hari Sabtu tak boleh buat kerja. Mereka kebanyakan nelayan, tak boleh turun ke laut hari Sabtu. Tuhan tambah tai dekat mereka. Mereka itu, yakni Yahudi, Bani Israel, menyalahi akan suruh Nabi Allah Musa alaihissalam. Mereka bantah. Dia pilih juga hari Sabtu. Wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Bahwasanya Tuhan engkau ya Muhammad lagi menghukum antara mereka, yakni Bani Israel itu pada hari kiamat, pada barang yang ada mereka itu padanya bersalah-salahan pada suruh Allah dan tegahnya. Dan kih mereka ni tak tutup. Dibebaskan tanpa, macam mana bahasa undang-undang lah ni, dibebaskan tanpa dilepaskan. Tak faham lah kita macam ni. Dah kata bebas dah, dibebaskan tanpa dilepaskan. Tak faham. Orang-orang Yahudi ni Tuhan suruh jadikan hari Jumaat sebagai hari kebesaran, mereka tak mau. Okey, ambil hari Sabtu. Tuhan tambah lagi peraturan, okey tak apa, hampa ambil hari Sabtu sebagai hari mulia, tapi tak boleh pergi turun ke laut cari ikan. Okey, Tuhan lepaskan mereka daripada taat perintah jadikan hari Jumaat hari kemuliaan. Tuhan lepas mereka. Tapi mereka tak lepas. Di akhirat mereka akan kena seksa dengan Tuhan. Pasal bantah. Tuhan kata Jumaat, mereka mau Sabtu. Kerana bantah tu, kes tak selesai di sini. Akhirat mereka akan kena lagi. Baik. Dengan dia kata diberi pahala kepada orang yang taat dan diseksa kepada orang yang maksiat.
Kerana mereka ini membinasakan hormatullah. Mereka membinasakan kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia main ayat satu lagi. Ayat ni cerita pasal dakwah. Firman Allah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Dan serulah olehmu wahai Muhammad akan manusia kepada jalan agama Tuhan kau. Dakwah ni tuan-tuan bukan kerja ustaz. Semua orang kena berdakwah. Bila tuan-tuan bagi kerja dakwah ni kepada ustaz-ustaz saja, itu yang duk jadilah ni. Satu ceramah minta 3,000, satu ceramah minta 5,000, satu ceramah minta 8,000. Saya duk baca dalam Facebook semalam ada satu ustaz, dia ni pun ni juga terkenal juga di Kuala Lumpur. Dia tulis dalam Facebook dia, ada ustaz minta sampai 15,000, dia kata. Wallahu a'lam. Dia tulis, tuan-tuan boleh balik cek. Ustaz Said Syahrizan nama. Dia di Kuala Lumpur. Dia ni pun ada nama juga. Dia tulis. Dan dia kata dia bertanggungjawab atas apa yang dia tulis dan dia ada bukti. Masya Allah. Saya kata awallah jadi macam tu. Kuliah duha 3,000. Kuliah maghrib 5,000. Kalau sempena apa-apa, sempena tahun baru ke, Isra' Mi'raj ke, Ma'al Hijrah ke, 10,000. Allahu Akbar. Berjawab dengan Tuhan Yesus ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kalau betul apa yang dikata. Sedangkan kerja dakwah ni bukan kerja ustaz-ustaz, tapi kerja semua orang Islam. Tuhan kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Tuhan bagi guideline, bagi garis panduan nak berdakwah ni macam mana. Dia kata hendaklah dakwah itu serulah olehmu wahai Muhammad akan manusia itu ke jalan agama Tuhan engkau dengan hikmah, yakni dengan perkataan yang menerang yang sebenar. Kita bila bercakap Islam, bercakap hak benar. Yang benar tu apa? Al-haqqu min rabbikum. Yang benar itu adalah yang mai daripada Tuhan kamu. Bila kita duduk, kita bercakap dekat orang, kita bertanggungjawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak boleh bohong orang. Kita tidak boleh tipu orang. Kita kena cakap hak Tuhan suruh cakap. Hak Nabi SAW suruh kita cakap. Lagi menghilangkan kesamaran kepada orang. Orang mai dengar ni, kalau sekiranya dia sebelum tu was-was, bila dia dengar, clear dia nampak benda tu. Tak mau, sebelum ni dia dah clear dah, mai-mai dengar kita jadi kelabu. Tak mau. Macam mana yang kata orang ni sebelum ni samak-samak tak clear, bila dia main mengaji baru dia nampak clear macam mana? Bila dia mengaji, dia dengar Quran, dia dengar hadis, baru dia faham. Oh, dia kata jadi rupanya hak duk buat selama ni ada hadis Nabi suruh buat. Dia menghilangkan kesamaran daripada orang. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan dengan pengajaran yang baik-baik. Kita mengajar ni bagi tahu dekat orang yang baik-baik, dan kita juga kena tampilkan akhlak yang baik. Yang dia kata menggemarkan kepada kebajikan dan menakutkan kepada kejahatan. Yang apabila kita berdakwah, orang yang dengar dakwah kita ni, orang tu jadi semangat nak buat baik. Daripada dia tak pernah buat qabliyah subuh, sunat fajar, kerana dia dengar kuliah kita, dia jadi satu orang yang tak tinggal sunat fajar. Contohnya, dia mai tu semangat nak buat baik tu. Satu orang kata kat saya, dia kata, Ustaz, saya ni duk cubalah, duk tambah tanu sikit, tani sikit, maklum sajalah Ustaz, kita umur ni tak tahu bila. Saya tengok dalam Facebook, satu orang bawa anak nak pergi daftar anak dekat Taski Abim. Bawa anak 2 orang, anak kembang 2 orang. Pergi nak daftar. Sampai dah di meja pendaftaran tu, gedung jatuh. Gedung kata jatuh. Lepas tu, sejuk kaki tangan, mata nampak duk tengok tepat. Kawan yang up cerita ni masuk dalam Facebook ni, dia yang pergi pangku kau ni. Dia pangku buah hati riba dia. Dia kata dia tak pernah, ni first experience dia. Orang rebah depan dia.
Lepas tu jadi macam tu. Dia kata dia pegang tangan, kaki duk makin sejuk. Dia tengok muka duk makin pucat. Sementara orang pergi cari doktor. Doktor main-main test dia. Doktor kata tak ada dah. Anak sulung baru nak masuk sekolah rendah. Anak kecil kembang ni baru nak masuk prasekolah Tazkiyah Abim. Tuan-tuan, maknanya umur lebih kurang berapa? Tak sampai 30. Boleh kolaps, boleh rebah macam tu je, jatuh-jatuh, habis umur, tuan-tuan. Kita bila tengok cerita tu, bila kita baca cerita orang yang pengalaman, tuan-tuan, kita 2 kali ganda umur dia. Jadi sahabat kita ni, dia kata, Ustaz, saya ni tambahlah tanu sikit, tani sikit, dia kata, Ustaz. Tapi dia kata, Ustaz ni dia buat video klip, Ustaz doa abang pasal Qabliyah dengan Ba'diyah Zuhur tu. Qabliyah Zuhur buat 4 rakaat, 2-2. Lepas tu semayang Zuhur, lepas tu buat Ba'diyah 4 rakaat, 2-2. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya Allah, Ustaz, dia kata susah betul lah nak buat dia. Susah Ustaz nak buat. Nak boleh ke mula tu, nak mula buat tu, ya Allah Ustaz, susah Ustaz. Macam nak putus asa ni, dia kata. Dah lah lohong 4, dia kata. Lagi nak 4 lagi awal, lepas tu Zuhur 4, lepas tu lagi 4 lagi. Tentu saja ada 12 rakaat, dia kata. Mula-mula, dia kata. Tapi buatan kerana baca hadis tu, Nabi SAW kata, orang yang buat Qabliyah Zuhur 4, buat Ba'diyah Zuhur 4, Allah akan haramkan daging dia daripada kena api neraka. Dia kata, saya duk kuat dengan hadis tu. Yang kata isteri Nabi ni, bila start daripada Nabi habang kat dia benda tu, dia tak miss dah. Dia tidak tinggal Qabliyah dengan Ba'diyah Zuhur 4-4 ni. Duk ingat yang tu Ustaz, dia duk mai balik, semangat mai balik. Alhamdulillah, dia kata, lah ni Ustaz, tak buat rasa macam tak buat sembahyang fardu. Kalau tak buat ni Qabliyah 4, Ba'diyah 4 ni, rasa macam ada benda tak kena hari ni. Rasa macam tinggal solat fardu. Dia kata rasa macam tu. Saya alhamdulillah, dia kata saya syukur banyak-banyak pada Allah. Dia kata. Saya duduk dengar, cakap telefon dengan dia, duduk dengar ni. Tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, bukan senang sementara benda tu nak jadi amalan. Tapi percayalah, Nabi SAW tak bohong kita. Nabi tak bohong kita. Kalau Nabi kata dia janji benda tu, itu benda pasti akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang dikatakan dakwah. Tuan-tuan, hari ini kita duduk dalam dunia yang dakwah ni ada macam-macam. Kan? Macam-macam dakwah ni. Ada orang ambil pendekatan dakwah daripada rumah ke rumah. Ada. Kawan-kawan kita ni, dalam ramai-ramai ni, ada yang dia ambil pendekatan tu. Dia pilih untuk dakwah rumah ke rumah. Kena maki, kena jokah, kena tempik dengan tuan rumah ni. Dia tengok, dia kata, mai dah puak ni. Mai dah puak ni, dia kata. Mai duk bagi salam, Assalamualaikum. Dia keluar-keluar, dia kata apa? Ingat aku tak pernah pergi masjid. Ingat aku tak mayang. Terus bohong tu. Dan mereka ni pula ditrain ni, sahabat-sahabat kita yang memilih pendekatan ni, ditrain. Senyum, terima kasih, Assalamualaikum, pi. Oh, kalau berbaik tak boleh, tuan. Itu pendekatan dalam dakwah. Ada yang pilih dakwah melalui ekonomi. Macam dulu sahabat-sahabat Arkam kita. Dia pilih dakwah dengan ekonomi. Nampak ni ekonomi orang Islam ni, naik minimarket ni, naik minimarket ni, naik. Mereka boleh main, mereka boleh kontrol harga pasaran. Kalau sekiranya orang jual ayam harga ni, mereka boleh peturun harga jual ayam macam ni. Mereka tunjuk kekuatan mereka dalam ekonomi. Dan itu dakwah mereka. Ada orang guna politik, dakwah. Kalau tak ada mereka ni, tak ada. Mereka bercakap tentang hudud, mereka bercakap tentang undang-undang syariah, perlu ditegakkan. Mereka bercakap benda ni. Kalau kita marah mereka, siapa nak bercakap? Sedangkan benda tu juga fardu. Ada yang pilih jenis bentang atas kerja.
Dia kira lagu nak buat seminar, lagu nak buat kira lagu nak panggil semua orang-orang yang ada doktor-doktor semua main bentang atas kerja. Lepas tu kolokium, lepas tu buat workshop, buat bengkel, bincang atas kerja apa. Itu dakwah cara dia. Ada yang pilih cara usrah, cara muqayyam. Itu dakwah dia. Dia kira malam ni usrah rumah siapa dan pi usrah rumah kau tu lagi tak mai ke 12 tak balik. Dia macam tu punya style. Lama-lama sekali buat muqayyam tarbawi, bawa pi air terjun mana latar apakah duduk di sana, mayang di sana apa semua pi secara keluarga semua pakai semua elok-elok, jaga aurat dan sebagainya, wujudkan kekeluargaan di dalam muqayyam depa. Itu dia pilih cara dia. Ada yang pilih cara penampilan. Dia tunjuk, dia timbul main dengan serban, dengan bubuh kain selepang atas bau. Itu cara dia. Ada yang pilih cara ajak orang berselawat, berqasidah. Macam banyak di Malaysia lah ni. Berapa banyak tik dadah, tik ganja, tik apa, ikut dia apa, jadi elok. Itu pendekatan dia. Ada yang pilih jalan kira nak perbetul orang, mengajak orang ikut sunnah Nabi. Terang dekat orang ni hadis maudhu', hadis ni palsu, hadis ni dhaif jiddan. Itu cara dakwah dia. Yang penting apa tuan-tuan dalam dakwah ni? Yang penting jangan bergaduh. Kalau semua hak saya sebut tadi ni, semua tu complement each other. Kita melengkapkan sama-sama kita. Aku tak boleh buat cara hang duk pi ajak orang pintu-pintu rumah ni. Complement. Kalau semua ni tahu matlamat sama, nak mengajak orang mencari keredaan Allah, tak bergaduh, tak berbalah, Masya Allah tuan-tuan. Apa jadi ni? Masyarakat kita ni jadi makin elok. Tapi hari ni masing-masing pilih apa? Dia kata dia betul, orang salah. Dia ni kata dia betul, orang ni salah. Dia ni kata dia betul, orang ni salah. Akhirnya apa jadi? Kita melahirkan masyarakat yang keliru. Walhal semua pun ada kelemahan, tapi semua ada kekuatan. Tak ada satu yang betul semua. Mesti ada kelemahan di mana-mana. Unite. Bersatu, kita komplement sama-sama kita. InsyaAllah. Yang penting apa tuan-tuan? Ustaz duk bercakap ni, jangan membawa sentimen puak. Jangan. Kalau dia duk bawa sentimen puak sebab dia belong kepada grup A, maka cara dia cakap ni, dia nak canon grup B, grup C, grup D. Nak abang kata semua tak betul, aku memang betul. Pasang. Akhirnya apa jadi? Kekeliruan semakin menjadi-jadi. Ini yang dikatakan dakwah. Yang kita duk baca ni, Tuhan kata ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah manusia secara hikmah, secara bijak, mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kata dia apa dia? Dia kata wajadilhum billati hiya ahsan. Dan lawanlah berbantah, yakni berbahas ataupun berdebat mengikut jalan perbahasan yang baik. Berdebat untuk nak tunjuk kebenaran, bukan nak menang, bukan nak malukan yang satu lagi. Debat ni disuruh dalam agama. Debat ataupun bahas ataupun dah bahasa lembutnya berbincang, disuruh. Tapi jangan sampai kita menggunakan debat itu untuk tunjuk kita pandai, untuk malukan orang yang berhujah dengan kita. Nak abang kata kita menang, dia kalah. Jangan. Itu tidak ikhlas. Itu tidak ikhlas dan tidak membawa hasil yang baik. Kita menang, kita syok sendiri. Orang yang kalah, kita malukan dia, kita hina dia. Tidak cukup dengan debat tu berakhir, kita follow lagi dalam Facebook, kita hina dia lagi dalam Facebook, kita nak ajak orang semua pakat-pakat dengan kita dan pakat-pakat sorak dia kalah. Apa betul-betul yang kita nak? Adakah kebaikan yang kita nak ataupun nama yang kita cari? Jaga tuan-tuan. Allah Subhanahu wa taala pesan benda-benda ni semua. Dan dia kata debat itu biarlah berlaku dalam keadaan baik, seru kepada jalan Allah, yakni kepada agama Allah dengan keterangan, dengan hujjah dan dalil.
Kalau kita selama ni duk ambil satu pegangan yang salah, dalam debat tu kita nampak pihak yang berbincang, berdebat dengan kita tu berjaya membuktikan kata kita tak betul. Terima tuan, tak ada masalah. Menerima kebenaran, tidak menjatuhkan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilih. Bahwasanya Tuhan engkau wahai Muhammad, Allah terlebih tahu dengan mereka yang sesat daripada jalan agama Allah. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Allah lebih tahu dengan orang yang dapat hidayah pada jalan agama Islam. Allah lebih tahu. Tuan-tuan, kisah klasik apa? Waktu Abu Talib nazang nak mati, Nabi pergi rumah dia. Nabi sampai tengok Abu Jahal duduk ada sebelah. Nabi masuk juga pergi duduk sebelah pak menekan dia ni. Abu Talib ni banyak jasa dekat dia. Cukup banyak jasa Abu Talib dekat Nabi SAW. Nabi masuk pergi duduk, dia kata, ya ammi qul la ilaha illallah. Dengan penuh kasih sayang Nabi kata dekat Abu Talib, dia kata, pakcik katalah la ilaha illallah, kalimatan ashhadu laka biha indallah. Satu kalimah yang pakcik sebut, la ilaha illallah, hak lain pakcik saya akan urus di depan Allah. Pakcik sebut yang ni ya. Pakcik sebut la ilaha illallah, pakcik sebut aja benda ni, selebihnya saya urus dengan Allah. Sampai macam tu Nabi punya nak jadi guarantor kepada pak menekan dia. Pakcik sebut aja la ilaha illallah, lain semua saya urus dengan Allah. Qala Abu Jahal duduk sebelah, ya Aba Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Jahal kata, wahai Abu Talib, kamu nak tinggal ke agama Abdul Muttalib? Agama Pahang nak tinggal? Jadi raplah. Abu Talib ni raplah. Di antara anak penakan dia cukup sayang. Dia sanggup kena boykot dengan Bani Hashim kerana sayang dia dekat Nabi Muhammad ni. Dia sanggup kena boykot. Bila mai saat akhir nak mati, anak menakan mai kata, pakcik kata la ilaha illallah, saya urus semua. Hati tu nak. Tapi Abu Jahal kata, nak tinggal ke agama Pak Hang sendiri, Abdul Muttalib? Akhirnya kata Abu Talib, dia kata, huwa ala millati Abdul Muttalib, aku pilih agama pak aku. Nabi tidak pernah sedih seperti mana sedihnya Nabi pada hari itu. Sedih sungguh-sungguh. Tak tahu nak abang punya kecewa ni, orang yang dia cukup sayang ni, tak boleh nak sebut kalimah simple la ilaha illallah, tak boleh sebut. Nabi bila dah tengok pak menakan mati depan mata, tak sebut la ilaha illallah, Nabi kata apa? Nabi kata, wallahi la astaghfiranna lak ma lam unha ank. Nabi kata, demi Allah, selagi Allah tak larang aku akan minta supaya Allah ampunkan hang. Tu sayang tu, sayang. Demi Allah, selagi mana Allah tak larang aku akan terus minta supaya Allah ampunkan pakcik. Fa anzalallahu ta'ala, Allah buat turun mai satu ayat. Ma kana lin nabi wallazina amanu an yastaghfiru lil musyrikin. Turun ayat masa tu juga. Tuhan kata tak sepatutnya sama ada Nabi ataupun mana-mana orang yang beriman minta ampun kepada orang kafir. Tak sepatutnya jadi. Tuan-tuan, pemisah di antara iman dan kufur. Pemisah dia tu cukup besar di sisi Allah. Tuhan tegur Nabi, padahal punya Allah sayang Nabi Muhammad, tapi bila Nabi Muhammad minta Allah ampun pakcik yang mati kafir ni, Allah tegur. Allah kata tak patut satu orang Nabi ataupun mana-mana orang yang beriman minta ampun untuk orang yang mati kafir.
Turun ayat tu, Nabi tahu. Kata benda ni dilarang oleh Allah. Nabi stop. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Allah turun pula satu ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha. Tuhan kata, Muhammad, hang tak boleh bagi hidayah pada siapa yang hang sayang. Allah bagi pada siapa yang Allah nak. Sayang tuan-tuan, Abu Talib tidak terpilih untuk duduk dalam senarai orang yang dapat hidayah Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni klasik, tapi kalau kita faham betul-betul, kita tahu macam mana nak menghargai ni hidayah yang Tuhan bagi kat kita ni. Yang kita jadi orang Islam, sudahlah jadi orang Islam, kita ada ingat nak main masjid mengaji ni. Allahu akbar, anugerah besar Tuhan bagi. Ramai kawan kita yang bukan Islam tu, Allah tak buka hati dia. Kalau kita tak pernah sampaikan Islam dekat dia, kita jawab depan Allah. Itu sebab sahabat kita ni, saudara Amir Zul Kuliah ni, dia baru balik daripada Jepun. Sebulan dia pergi merantau di sana, dia pergi nak ajak Jepun masuk Islam ni. Dia pergi nak ajak Jepun masuk Islam. Pasal apa tuan-tuan? Pasal dia ada jawapan depan Allah akhirat esok. Kita ada kawan yang bukan Islam ni. Yang penting kita pernah sampaikan dekat dia. Terima tak terima tu bukan kerja kita. Pasal apa? Abu Talib pun tak boleh nak terima seruan Nabi. Siapalah kita kalau mereka tak boleh terima seruan kita. Tapi kita menyampaikan kepada mereka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah yang dikatakan kerja dakwah ini. Allah Subhanahu wa taala kata dia lebih tahu siapa yang patut diberi hidayah dan siapa yang tak patut bagi. Tuhan kata dia lebih tahu. Baik. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan dia lebih tahu siapa yang patut dapat hidayah. Dan ayat yang berikut ini turun tak kala dibunuh Sayyidina Hamzah, bapa penakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam perang Uhud. Dan mereka pula cerita tahun yang ketiga daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga peristiwa itu dimisalkan dengannya, yakni musyrikin perbuat satu tauladan tentang kisah Sayyidina Hamzah mati ni. Sayyidina Hamzah itu dikerat hidungnya dan dipotong zakarnya dan 2 bijinya dan dibelah perutnya, dan ini dilihat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selesai perang Uhud, Nabi round tengok orang-orang yang syahid. Tengok-tengok salah seorang siapa? Pak penakan dia Hamzah. Besar dah jasa Hamzah ni? Oh besar tuan-tuan. Kalau Abu Talib jasa besar, Hamzah pun sama. Sayyidina Hamzah bila dia masuk Islam, dia jadi bodyguard Nabi. Dia pak penakan, tapi dia jadi bodyguard Nabi. Bila orang langkah main nak jumpa Nabi, nampak kasar sikit, dia bangkit pergi depan. Tangan pegang hulu pedang. Dia kata kalau dia ni main dengan niat yang baik, kalau dia main dengan niat tak baik, aku uruskan dia. Macam ni Sayyidina Hamzah. Dia dipanggil singa Allah. Dalam perang Uhud, dia mati dalam keadaan yang disebutkan tadi. Potong hidung, rompong, belah perut dan sebagainya. Nabi SAW bila tengok mayat Hamzah, pak penakan dia, remuk redam hati Nabi. Ini ayat nak main ni. Hal yang demikian itu, maka sangatlah duka cita Nabi SAW. Maka sabda Nabi SAW, amma wallahi lain azfarani Allahu bihim la umathilanna bi 70 minhum makanak. Nabi bila tengok mayat pak menakan dia macam tu, Nabi kata, demi Allah, kalau sekiranya aku menang dalam perang Uhud ini, sungguh Nabi kata, aku akan ambil balas, aku akan ambil bela dengan 70 orang daripada mereka ini, dengan kerana engkau mati seorang. Nabi bila tengok keadaan mayat Sayyidina Hamzah ni, Nabi kata apa? Nabi kata, kalau takdir aku menang, mereka ni seorang Sayyidina Hamzah mati, aku akan balas balik 70 orang aku nanti bunuh. Nabi so cakap macam tu. Wallahi, Nabi kata, aku akan buat benda ni. Sekali lagi dia main perbincangan. Wallahi itu maksudnya apa? Sumpah. Maka turunlah ayat firman Allah, wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih.
Dan janganlah kamu nak seksa, nak bunuh balas, maka seksa oleh kamu dengan seumpama barang yang diseksa kamu itu seorang sama seorang. Tuhan turun ayat tu. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, Muhammad yang mati itu Hamzah seorang. Hang boleh bunuh seorang aja, seorang dengan seorang. Tak boleh kata dengan kerana dia ni mati seorang, aku akan bunuh 70 orang. Tak boleh. Melainkan pembunuhan itu berlaku dalam perang. Itu lain bab. Tapi kalau dah habis perang, nak pergi ambil balas seorang nak ganti 70, Tuhan kata tak boleh. Tuhan tegak dandan Nabi SAW. Yang ni semacam ataupun serupa ataupun setimpal dengan yang mati. Mati seorang, qisas seorang. Begitu. Wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Tuhan kata, tapi sebaliknya kalau kamu sabar daripada nak melaksanakan hukum qisas bunuh balas seorang dengan seorang itu, maka itulah sebaik-baik bagi segala orang yang sabar. Tuhan kata, tapi kalau hang sanggup sabar tahan kemarahan hang bagi keampunan kepada orang yang bunuh ni, Allah kata aku janji satu yang cukup besar dekat hang. Di Saudi jadilah tuan-tuan. Jadilah di Saudi. Satu orang suruh bunuh satu orang. Keluarga yang kena bunuh ni bawa kes ni pergi mahkamah, dan mahkamah dah jatuhkan hukum qisas, hukum bunuh balik kepada orang yang bunuh tadi ni. Tapi sebelum hukuman itu execute, sebelum dilaksanakan, hakim tanya dulu. Hakim tanya dulu kepada keluarga yang anak dia kena bunuh ni. Hakim kata, dia baca ayat ni. Wala in sabartum lahuwa khairun lis-sabirin. Ni yang kata mahkamah Islam ni. Kalau hang sabar, hang boleh tarik balik tuntutan hukum qisas ni, Allah Ta'ala cukup sayang kan. So, macam mana? Ada satu kes tu, keluarga kata, proceed, jalan. Biar pergi. Okey, tak apa, mahkamah kata. Tapi ada satu kes tu, keluarga yang kena bunuh ni kata, tak apalah. Kalau macam tu, kami tarik balik tuntutan qisas ni. Keluarga kepada orang yang membunuh tadi ni, ya Allahu Akbar, habis. Macam orang mati, hidup balik. Hikmah kalau sekiranya turut perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terima balasan akhirat dengan syurga. Kalau hang boleh sabar, tak balas dendam balik, syurga aja habuan hang. Maka tak menjadi qisas Nabi SAW dengan sebab bunuh Hamzah tadi. Nabi pun tak jadi qisas dengan kerana ayat sebut macam tu. Dan Nabi terpaksa membayar kafarah sumpah. Kafarah sumpah ni maksudnya apa tuan-tuan? Bayar denda. Bayar denda kerana dah bersumpah, kemudian langgar sumpah, kena bayar denda. Apa dia kafarah sumpah? Tuan-tuan balik rujuk surah Al-Ma'idah ayat 89. Detail dia beritahu di sana. Iaitu kafarah sumpah. Bila kita dah bersumpah, wallahi, kita akan buat macam ni, tiba-tiba kita langgar. Kita kena bayar kafarah sumpah. Sama ada tiga. Tiga ni pilih. Sama ada satu, bagi makan 10 orang miskin. Bagi makan 10 orang miskin. Ulama bincang, yang kata bagi makan tu apa? Bagi makan apa? Bagi makan apa yang kita duk bagi makan keluarga kita. Kalau di rumah kita duk makan nasi, bagi makan nasi. Nasi itu pula macam mana? Nasi berserta dengan lauk yang lengkap. Dan bagi makan tu macam mana? Bagi makan sampai kenyang. 10 orang. Kita buat yang tu, okey. Kita dah bayar dah kafarah sumpah. Yang kedua, boleh pilih sama ada nak bagi makan atau bagi pakaian. Bagi pakaian ni macam mana? Boleh tak bagi ketayap selai saja? Oh, perbincangan dibuat. Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hanbal kata bagi pakaian yang dengan pakaian itu dia boleh semayang. Maksudnya tutup aurat semua elok. Baju selai, kain selai contohnya. Bagi kepada 10 orang. 10 orang Muslim, orang Islam. Maka kita dah bayar kafarah sumpah. Ataupun yang ketiga, merdekakan hamba. Ni tiga ni boleh pilih mana-mana satu. Kalau tiga-tiga tak boleh buat, baru dia mai dalam ayat Al-Ma'idah ayat 89. Dia kata apa? Kalau tak boleh tiga-tiga tu, puasa 3 hari. Puasa 3 hari ni pula macam mana? Adakah mesti berturut-turut hari ataupun boleh pilih mana-mana hari? Majoriti ulama kata boleh pilih mana-mana hari. Nabi SAW bila dia sumpah wallahi,
dengan kerana mati Sayyidina Hamzah, aku nak bunuh balik 70 orang. Tuhan kata, no, tak boleh buat macam tu. Nabi tarik balik dan dia membayar kafarah sumpah. Firman Allah, wasbir wa ma sabruka illa billah, dan sabarlah olehmu wahai Muhammad daripada ambil bela atas kematian Hamzah itu, dan tiadalah sabar engkau itu melainkan dengan kurnia daripada Allah kepada engkau. Sabar ni anugerah Tuhan, bukan semua orang boleh sabar. Marah ni memang anytime boleh anytime boleh spark punya. Tapi nak boleh sabar ni, siapa yang sabar itu Tuhan bagi anugerah dekat dia. Not easy. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wala tahzan alaihim, dan janganlah engkau duka cita atas mereka itu, yakni atas kapiang itu, kerana tidak beriman mereka itu, kerana loba engkau atas iman mereka itu, dengan sebab mereka adalah kaum kerabat engkau. Tuhan kata dekat Nabi Muhammad, sabar. Walaupun ikut hati, dia nak kalau boleh semua adik-beradik dia beriman, tapi iman ini bukan kerja manusia, ini kerja Allah. Wala taku fi dhaiqin mimma yamkurun, dan janganlah engkau rasa ketak dada dan susah hati dengan barang yang mereka tu buat, dan aku, yakni Allah, yang beri menang perang kepada engkau daripada mereka itu. Kalau kita ajak orang tak mau ikut, terus duk ketak dada, Allah tak bagi petunjuk dekat dia, habis, khalas, full stop, habis. Kita buat kerja kita cukup. Firman Allah, innallaha ma'al ladzina taqaw, bahwasanya Allah berserta dengan orang yang bertakwa. Siapa bertakwa, Tuhan ada dengan dia. Tuhan akan tolong dia. Itu sebab yang penting apa tuan-tuan? Gembok takwa. Gembok hati kita ni bagi takut Allah. Gembok. Bagi baja hati kita setakut Allah. Boleh bangkit pukul 4:30, semayang tahajud, boleh menangis. Menangis apa? Nak bangkit pukul 4? Tak boleh. Kata saya duk bangkit. Oh, bagus kata. Tapi bangkit pergi pancong, bangkit kencing. Yang tu tak, bukan takwa yang tu. Kalau boleh bangkit pukul 4, 4:30, pukul 5, bangkit, semayang tahajud 2 rakaat, duk sorang-sorang atas sejadah tu, karang balik ni segala apa kita duk buat ni, karang balik dalam kepala ni, biar air mata keluar. Tu best. Ada takwa di dalam hati, ada takut kepada Allah di dalam hati. Wallazina hum muhsinun, dan segala mereka yang mereka itu buat baik dengan mengerjakan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama dengan orang muhsinun, dengan orang-orang yang baik. Orang baik ni apa tuan-tuan? Orang yang taat perintah Allah, yang tak buat benda yang dilarang oleh Allah. Itu orang baik. Allah bersama dengan orang yang baik, serta dengan pertolongan Allah dan beri menang akan perangnya. Sahabat-sahabat Nabi semua bertakwa, sahabat-sahabat Nabi semua muhsinun, orang-orang yang baik. Masuk perang, Allah bagi menang. Masuk perang, Allah bagi menang. Yang tu dulu. Erti pertolongan Allah serta orang yang takwa kepadanya dan orang yang berbuat baik kepada segala hamba-Nya. Itu maksudnya. Allah akan sentiasa bersama dengan orang yang takut buat dosa dan dengan orang yang sentiasa buat baik dengan sesama manusia. Allah sama dengan dia. Nah, wallahu a'lam. Habis juga tu yang kata suratul Nahli tu pukul 9:20. InsyaAllah akan datang kita masuk surah Asra Makkiyah, kata, ataupun surah Al-Isra. Surah Al-Isra maksudnya apa? Surah yang menceritakan tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. InsyaAllah kita akan bincang di bawah tajuk surah Al-Isra ini. Kita akan bincang satu tentang Masjid Al-Aqsa. Isu hari ini. Kuliah kita yang bulan 4 hari itu, saya dengar balik rakaman tu, kita ada sebut. Kata Donald Trump berjanji, kalau sekiranya dia menang, mendapat mandat untuk menjadi Presiden Amerika, hari pertama dia menang, dia kata dia akan pindahkan kedutaan Amerika daripada Tel Aviv ke Baitul Maqdis. Dia kata, okey, baru ni pindah. Pasti dia pun tak boleh tahan. Dia tahu satu dunia akan kecam dia. Dia pun tak boleh tahan. Tapi dia lagi tak boleh tahan dengan tekanan yang Zionis Israel bagi dekat dia. Dia tahu kalau dia buat benda hak dia janji itu pasti dia nak menang. Pasti dia nak menang. Dan dia menang. Bila dia menang, dia ni, kalau dia tak tunai sumpah dia tak bayar kifarat pun, Donald Trump ni.
Dia tak payah kiparat pun, dia mana tahu benda ni semua. Tapi Donald Trump ni akhirnya dia kotakan janji dia. Dia pindah walaupun berapa banyak negara, 28 negara dalam dunia bantah keputusan dia. Singapura yang menjadi blue eye boy kepada Amerika pun bantah. Filipin sokong. Tak guna betul. Filipin sokong supaya Trump pindahkan embassy dia daripada Tel Aviv ke Baitul Maqdis. Filipin, negara yang terhampir dengan Malaysia ni, yang duduk di dalam negara Asia ni, dia sokong. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kuliah akan datang kita akan cerita sikit tentang Masjid Al-Aqsa. Kita nak cerita Al-Aqsa tu makna apa? Dia sebut Masjid Al-Aqsa, Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa tu makna apa? Dan kita juga nak bagi tahu ni hak mana satu betul ni? Baitul Maqdis ke? Baitul Muqaddis ke? Baitul Muqaddas ke? Dia dengar orang dia sebut macam-macam ni. Baitul Maqdis ke? Baitul Muqaddis ke? Baitul Muqaddas ke? Kita nak cerita juga tentang Qubatus Sakhra. Kubah As-Sakhrah. Yang selama ni berapa ramai orang Islam bila sebut Masjid Al-Aqsa, dia duk bayang kubah kuning tu. Kan saya nak suruh angkat tangan. Siapa yang selama ni duk ingat lagu tu angkat tangan? Ya, tu budak sekolah. Janganlah duk suruh lagu tu. Berapa ramai orang Islam satu dunia ni bila sebut kata Baitul Maqdis, Masjid Al-Aqsa, dia mai dalam kepala gambar kubah mai tu. Kubah tu dia panggil Kubah As-Sakhrah. Sakhrah ni maksud apa? Batu. Dia berkata kubah tu bukan batu kot. Bukan kubah tu batu. Kubah tu di bawahnya ada batu. Batu tu kita nanti cerita bulan depan insya-Allah. Batu apa? Ada seorang mai tanya pula, Ustaz. Dia kata betul ya, dia berkata batu tu duk terapung-apung. Dah betul-betul batu tu batu apa Ustaz? Dia main excited. Dah Ustaz pi kan? Dia tunjuk kita macam tu. Ustaz pi kan sana tu kan? Ustaz, betul ya Ustaz? Ustaz tengok Ustaz duk tapung tu, Ustaz tengok lah. Kita pun takut nak soalan macam tu. Bulan depan kita nanti sembang, kita nanti cerita yang kata Kubah As-Sakhrah. Kubah yang di bawah kubah tu ada sakhrah, ada batu. Betul ke batu tu terapung? Dan batu tu batu apa? Gitu. Apa istimewa Masjid Al-Aqsa? Sehingga kan ayat kita nak baca nanti dia sebut subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah. Tempat yang menyimpan Masjidil Aqsa ini adalah satu bumi allazi barakna haulah, yang kami berkati kawasan sekitarnya. Apa istimewa dia? Kita nak tengok juga sikit pasal apa yang Yahudi ni by hook or by crook dia nak Baitul Maqdis ni. Pasal apa? Pasal apa embassy Amerika duk ada di Tel Aviv tu elok-elok ada? Pasal apa yang dia nak bawa mai juga ke Baitul Maqdis ni? Pasal apa dia nak sangat Baitul Maqdis ni? Pasal apa yang dia piduk korek buat terowong di bawah lantai Masjid Al-Aqsa ni? Dan sekaligus dia akan cerita di dalam ayat yang akan datang ni tentang Isra dan Mi'raj berdasarkan hadis Nabi SAW yang sahih. Panjang umur, tak ada main arai apa. Arai tu takut tu. Tak ada main arai apa. InsyaAllah kita sambung tengok cerita tentang ni. Barulah kita tahu, barulah kita ketahuan. Kalau nak sokong, kalau nak bantah, kita tahu apa cerita dia. Kan ada orang kata dia kata lah, kalau Amerika nak pindah daripada Tel Aviv nak mai kedutaan dia di Baitul Maqdis, biar kat dia lah, dia kata gitu.
Biar pergi kat dia lah. Tak dia kata lah ni pun, ada ni yang cakap pandai ni, ada. Tak dia kata lah ni pun, kita boleh duduk pergi, boleh duduk sembahyang Masjid Aqsa, tak ada apa pun, tak ada masalah apa. Dia bukan nak buat main kedutaan dia tu nak pergi bubuh dalam Masjid Aqsa tu, bukan. Dia cuma nak main bubuh dalam kawasan tu aja, biar pergi kat dia. Pasal duduk biar pergi kat dia tu yang duduk jadi masalah tu. Jadi lu kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.